aktiviti minggu lepas yang kita buat. Okey, masih ingat? Kita ada 5 scene. Scene pertama iaitu pengguna masukkan nama, kemudian tekan enter. Lepas tu dia terus dibawa ke menu utama lah. Menu utama ni dia akan paparkan nama. Okey, dan bila klik tajuk pertama ni warna bentuk dia akan pergi ke scene 3. Dan scene 3 tu mungkin ada beberapa ni lah. Okay. Ada beberapa paparan. Boleh pergi next, pergi back dan patah balik ke scene 2. Okay, kemudian tekan butang warna dia pergi ke scene 4. Butang ditekan nombor pergi ke scene 5. Okay, dan saya dah tertukar lah pula dia punya tu. Dan tekan apa ni, bentuk dia pergi bentuk pula apa, size dia pergi, patutnya pergi 6 lah. Okay, saya dah tertukar lah ni. So, seperti yang minggu lepas kita dah boleh duplicate scene yang mana saya tunjuk minggu lepas adalah pergi Windows, pergi scene, duplicate lah ni. Ni duplicate saya tekan pula. Klik ni duplicate scene. Duplicate scene. So ini jadi 5, 6, ni jadi 7. Saya tukar sebab saya nak pergi ni. 7 pergi ke quiz. 8 pergi ke activity, ini jadi 5 jadi 6. Maksudnya kita ada 6 subtopik lah. Ini menu. Okay, sebenarnya seperti saya katakan awal, anda boleh rename kan ni supaya senang nanti nak ingat. Okay, tapi bila nanti kat sini kena tukar lah. Kalau scene 1 tadi menu, awak kena tukar ni menu juga, bukan scene 3 lah. Contohnya pergi balik pada scene 2. Ini pergi kalau dalam scene yang sama, mungkin tukar nombor scene saja. Okay. So, terpulang pada masing-masing. So, kalau nak lebih mudah sebenarnya, renamekan benda ni supaya kita senang nak tahu. Oh, ini scene 2 ni adalah menu. Ini untuk bentuk, ini untuk warna, ini untuk size dan sebagainya lah. Okay. Okay, kemudian so hari ini kita akan kita dah duplicate tadi. So sini kita akan buat dekat sini scene 7 ni, maksudnya ini quiz. Mari menjawab. Okay, so kita akan buat ni kat e-learning saya letak Okey, sediakan satu scene baru khas. Ini khas untuk quiz yang kita dah buat tadi, scene 7 scene 7 lah. So kita copy frame pada seperti kita buat ulang benda yang sama lah. Kita ambil contohnya kat scene 3 ke scene 4 ataupun scene 2, 3, 4 lah, sebab kita nak dapatkan kedudukan box tu, kedudukan butang dan sebagainya sama, konsisten, tak berubah-berubah. Okay, dan tambah layer baru khas untuk soalan. Pada frame pertama letakkan arahan menjawab soalan. So kita pergi balik di sini. Okay, buka lah animate masing-masing. Okay, scene yang ni scene 7 lah ni. Okay, ni scene quiz So letaklah mari menjawab. Kemudian okay, seperti yang kita sedia maklum, butang biji, butang box, butang layer box, layer biji, layer butang adalah kita copy ataupun kita duplicate scene sebelum ni supaya dia sama.
So, kalau tak ada layer, tambahkan layer satu layer soalan. Okay. Dan layer action ni automatik lah bila kita letak beri arahan back kepada butang-butang ataupun arahan-arahan kepada objek ataupun butang. So, tambahkan satu layer baru ataupun kalau dah ada layer baru mungkin renamekan nama tu. Open mana saya open. Okay, ni So saya kata saya dah terubah ni. Sama juga ni. So mungkin dekat sini berilah arahan, tambahkan arahan. Okay, sila jawab pulang masing-masing. Jawab. Akan arahan. Tukarkan dia punya teks color semua, tukarlah. 100. Okay, size nak tukarkan semua terpulanglah pada masing-masing. Saya gunakan Century Gothic. Arahan, ni arahan lah. Sorry. Justify left. Satu. Kalau teks tu terlalu besar, kecilkan lah. 40. Okay, letak. Arahan kedua apa? Kita tekan pada apa? Jawapan. Kita tekan pada jawapan A, B. Sebab kita gunakan butang A, B, C dan menjawab apa-apalah soal arahan. Maka anda akan paparkan akhir skrip. Pada pandailah tambah. So, arahan kena mesra pengguna seperti saya katakan awal-awal kelas kita mesti kena ingat mesra pengguna. Okey, kemudian apa ya? Saya dah terdelete. Salah file. Save malah. Saya buka yang lain juga. Ada juga. Apa saya tulis saya pun fotografi. Ni. Arahan untuk menjawab soalan. Okay, so ni boleh copy paste lah. Saya rajin, saya copy paste je.
arahan dia sebenarnya. Arahan menjawab soalan. Kalau besar. So langkah seterusnya, ini fikirkan masing-masing lah. Ini just untuk saja arahan dikendaki soalan. Untuk menjawab soalan, perlu klik pada butang jawapan A, B, C, F, D yang terdapat pada pilihan jawapan. Okey. Selepas selesai jawab soalan, tengok kalau ada 10 soalan, tekanlah soalan 10 kemudian space akan dipaparkan. Untuk mengulang soalan, anda perlu klik butang ulang. Okay. So di sini kita pada frame pertama ni dekat sini dekat layer soalan. Okay, so kita kena tambah apa? Tadi kita kena tambah, kena buat ni butang mula dan sedikit ni klik butang untuk mula menjawab lah arahan seterusnya, arahan yang lain. So tambah. Dan kita perlu buat butang mula lah. Okay, so seperti yang amali kita sebelum ni, insert new symbol butang. Okay, button. Okay. So type kan lah. Kalau ada grafik, bolehlah gunakan grafik. Font yang sesuai. Bawah. Okay, kalau nak tanya sepanjang ni, beritahu apa saya gunakan itu supaya standard kalau boleh standard jenis teks ni. Jangan kejap tukar kejap font ni kalau boleh dia standard apa namanya, saya pun dah banyak sangat nama font silap saya daripada K ni Comica Exist. Okay, kalau nak buat grafik bahagian belakang ni buatlah juga kalau nak buat gunakan warna ni di penjuru supaya dia nampak gitu. Send to back. Okay, perkataan bukanlah kepada kalau tak nak main buang main dia mula tekan sini F6 tekan 1 2 3 1 2 3. Dah siap butang kita. Patah balik dekat scene apa tadi? Scene kat mana kita buat sekarang? Ni. Scene kenapa pula yang tak ada scene tadi kita dah masukkan? Aduh. Buka balik Saya salah buka file. Aduh. Ini betulnya betul lah ni saya buka. Betul. Saya yang silap. Saya dah ni kat sini tadi scene 5 ni.
Okay, so kita masukkanlah butang kita daripada library, butang mula. Okay, kalau kecil kita besarkan, kalau besar kita kecilkan. Buatlah sikit. Okay, so maksudnya bila pengguna tekan mula ni, maksudnya mula menjawab. So langkah seterusnya kita buat butang A, B, C, D dan D ni. So ini saya rasa dah masukkan dalam tu. Dalam Google Drive. So kita buat butang berdasarkan grafik ni. Okay. So sama juga lah. Insert new simbol. Butang A. Okey, seperti tadilah. Butang-butang ni awak kena import dulu ke dalam library. Okey, daripada library tu kita just drag sahaja. Okey, sama juga lah. Kalau kita nak standardkan kita punya kedudukan bila pengguna klik ada macam 3D sikit. 1, 2, 3 ke kanan. 1, 2, 3 ke bawah. Okey, butang A. Lepas tu butang B pula. Okay, sama juga lah konsep dia. Tarik ke sini, kemudian cut down ni, insert keyframe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siap. Insert new symbol, butang jawapan pula. Okey, butang C mana? Okay, kita akan gunakan berulang kali lah ni. Kita buat dulu. Insert keyframe 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke bawah. Kali ke kanan kali. Dan butang E. Okay. Insert keyframe 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siap. So kita patah balik dekat sini. Okey, dah siap? Okey, saya tunggu sekejap. Dah siap belum? Dengar? Kalau dalam amali yang doktor bagi tu, yang nombor 4, yang doktor buat tadi lah kan, maksudnya satu yang masukkan keyframe Butang dari jawapan butang. A, B, C, D. Ya. Kita buat butang, Okay. bina butang tu. Okey, dapat. So kita belum buat soalan lagi. Yang kelima tu kita belum buat lagi. Alright. Dah siap buat butang? Boleh. Okey, sekarang tanya diri kita sendiri. Okey, kita nak buat berapa soalan? Okey, kalau sebenarnya boleh buat setiap frame ni, frame kedua, frame ketiga dan seterusnya lah. Tapi lebih mudah kita. Saya ikut tanda ni. Maksudnya soalan pertama di sorry. Soalan pertama nanti di 5. Soalan kedua di frame 10. Soalan ketiga di frame ke-15. Soalan keempat di frame ke-20 dan soalan 5 di frame ke-25. Okey, tapi kena ingat kalau misalnya kata biji dengan background ni sebenarnya boleh gabungkan. Tapi kita dah buat asing-asing, tak apalah. Macam ni dia tak mengganggu keseluruhan kita punya persembahan. So kita letak je lah insert frame sebab benda tu sama saja diulang.
untuk sepanjang inilah soalan kita. Okey. Okey, dan ni kena tanya jugalah. So sama ada kita nak gunakan butang back next ni ya untuk ni ataupun tidak. Okey, kalau rasa tidak, kita kekalkan butang home saja. Okey, so kalau nak kekalkan, boleh kekalkan. Maksudnya kita kena arahkan tadi ni lah. Kat soalan satu ni back ke sini. Maksudnya kalau berada di frame 10, back tu maksudnya patah balik ke 5. Tapi kau rasa tak nak gunakan, boleh buanglah, tinggalkan butang home. Maksudnya butang home, pengguna klik butang home dipatah balik ke scene nombor 2. Okay. So kat situ kalau arahan dia, saya kata tadi lah. So kalau arahan dia kita nak pada frame 5 ni, maksudnya kita nak gunakan butang back ni dengan next. Okay. So kita kena masukkan keyframe berbeza-beza dekat sini. Okay, maksudnya masukkan keyframe. Kita arahan ni ke sini, kat sini pun kita insert keyframe. Arahan ni pergi next, back. Okay. Seperti katakanlah kalau misalnya kata kita nak home saja, ini kita buang lah. So ini pun sama saja, kita gunakan sepanjang keyframe pula. Masukkan frame. Maksudnya sepanjang ni walaupun berhenti mana-mana, bila klik ini dia maksudnya patah balik ke scene nombor 2. Okay. So, tanya diri masing-masing ya. So untuk latihan ni saya kekalkan home saja, maksudnya bila klik home ni patah balik ke menu. Okey, so kat sinilah kita akan mula setkan soalan pertama kita. So untuk mula, dan kita nak susunkan jawapan kita kat sini semua. So insert blank keyframe lah sebab kita tak nak copy benda yang sama dekat sini. Okay, so insert blank keyframe. So dari sinilah kita mula susunkan butang jawapan kita ni. So masukkanlah butang tadi, butang A. Okay, butang B. Butang C. Dan butang D. Okay, insyaAllah lah butang D ni. Kita tarik. Sekejap saya betulkan dulu Tanya. Saya masukkan mana. Ni. Silap blank keyframe 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Patah balik tu mesti kita patah link nanti So buatlah arrangement. Macam minggu lepas saya tunjuk ada hal pop up keluar bawah. Window alignment. Okay. Jarak antara kalau rasa besar boleh kecilkan bolehlah zoom in. Okay, sebab nanti soalan kita kat sini kecilkan secara serentak supaya semua sama. Okay. Kesesuaian tengok kesesuaian. Kalau jarak di antara tu tak terlalu rapat, ni ikut masing-masing lah. Okay. Ikut ke kesesuaian masing-masing. Okay, so soalan pertama apa? Alamak kereta saya lupa nak carilah apa-apa soalan satu Soalan saya kata warna apakah ini? Okay, kat sini soalan kita. Soalan satu. Mungkin besarkan sedikit ni. So ini warna apakah
Okay, kemudian saya copy paste ya. Carilah gambar-gambar warna merah ataupun yang bersesuaian. Okay, kita letakkan dulu ni layout ni pada frame kelima. Supaya nanti kita boleh standardkan keseluruhan kita punya soalan. Okay, setkan awal-awal dulu. Okay, jawapan saya copy paste ya. Anda boleh copy Ctrl+C, Ctrl+V ataupun tekan ke kunci Alt+Net dan tarik. Maksudnya di copy juga. Pun boleh juga. Apa-apa objek pun boleh, teks pun boleh. Kalau anda nak copy paste. Ctrl+C atau Ctrl+V, kemudian Ctrl+V. Ataupun dalam kereta ni saya tekan ke kunci Alt dan tarik. Tengok bawah anak panah saya tu ada tanda plus. Maksudnya copy paste pun boleh juga. Untuk ni jawapan dia merah. Untuk jawapan pertama. Untuk jawapan kedua, ni kena ikutlah, kena ikut butang biru, kuning, hijau, merah. Saya letak ke tengah. Okey, so kalau rasakanlah kedudukan layout ni okey. Nak gunakan sepanjang soalan kita. Okey, boleh. So kalau dah rasa okey kedudukan butang kita, size butang, teks, layout kita ni untuk soalan pertama. So samalah konsep dia, kita nak benda ni konsisten dari soalan 1, soalan 2, soalan 3. So pada frame ke 10, insert keyframe. Okay, so kita akan dapat layout yang sama. Cuma kena ingatlah, tukarlah. Ni soalan 2. Soalan 2 apa senang. Yang ni, buat apple ni warna apa? Saya copy paste ya. Saya ni lupa nak buat ni, nak kasih awak contoh ni. So tadi kereta buah ini berwarna ini soalan ni ikut bergantung level atau tajuk masing-masing. Ini saya buat untuk pelajar pendidikan khas. Soalan dia tak perlu complicated lah. Okay, kita belum set jawapan dia. Kita buat soalan dulu. Okay, sama juga kat set dekat 5. Kat 15, insert keyframe. Kita copy benda sama dan tukarkan saja soalan dia. Soalan 3. Berikut. Teks. Okay. Hai, kenapa pula?
Satu, dua, empat. Okey, soalan yang keempat sama juga lah, insert keyframe. Okeylah, soalan 4. Kereta lebih besar dari wang. Ini dua jawapan saja. Okey, soalan pada frame ke-25 sama juga insert keyframe. Soalan 5. Okay, soalan 5 apa? Contoh. Bentuk. Okey, tapi oleh kerana silap saya patutnya copy frame. Sebab kena ini dah 2, kalau nak buat 4 lagi nanti kan boleh buat nanti kan salah pula. So kita boleh tambah balik copy je ni. Ctrl C, pergi ke sini. Ingat lagi, edit paste in place. Maksudnya kita paste dekat tempat mana yang kita copy tu. So dia akan persistent lah. Pola. Yalah. Buang. Tambahlah. Oh, tak ada. Saya tak insert tadi. Saya copy je. Oh, awak kena insert ini tadi lah. Kena download tadi dan insert dalam ni. So, jawapan dia adalah begini. Okay, so kita buat segi over. Kemudian kita buat cara manual. Okay, kemudian kita warnakan lah. Okay. Saya nak colourkan. Tak bercantum ni kan macam tu tak ada bercantum. So ini untuk soalan yang kelima. Siap untuk soalan kita. Okay, cuba buat ni dulu. Saya tunggu kejap. Okay, so kita ada 5 soalan lah.
frame 5, 10, 15 dan 20 dan 25. Kita belum beri apa-apa arahan Frame sebelum ni dia auto pergi kan semua yang kita dah buat. Maksudnya apa? Terus Okey, kata keyframe ni maksudnya dia akan ikut, kalau kita buat kat sini keyframe, maksudnya dia akan ikut acuan atau template yang pada frame kelima. so kalau Cuma mana yang tak kita nak, tukar je. so kalau tak nak tu Kalau tak nak, buang je. buang je. Okey, Macam boleh. tadi ni yang saya yang ke frame 20 ni hanya nak 2. Mm-mm. So, saya buang je lah yang bawah tu. C Okey, dengan T. faham. Tinggal lah silap. Maksudnya kita nanti tak instant name ni untuk setiap ni. Jadi pada instant name ni untuk ni pada frame kelima kita buat awal-awal tu terlupa pula saya. Okay, macam ni butang. 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 Okay. Kalau kita nanti kat sini sebab ni kena instant name yang unik lah. Maksudnya kat sini butang A1, butang B2, butang C2, butang D2. Instant name supaya D unik. Nanti kita kena buat satu-satu boleh lah. Maksudnya kita tadi ni set dulu semua instant name, kedudukan dia, baru kita buat copy ni tadi, buat keyframe. Silap saya tadi kita nak buat. Sebab kita nak arahkan setiap ni berbeza-beza arahan dia. Okay, sambil tu mungkin boleh buat lah. Seperti instant name. Ni untuk dekat 10 ni butang A1. Ataupun kita copy nanti senang. Untuk buat setiap frame ni. Butang A2. Butang A3. Butang A4. Okay, untuk buat kena buat satu lah. Satu-satu pergi buat. Butang B. Ini dekat frame 10. Butang B1. Dekat 15. Butang B2. Dekat 20. Butang B3. Dan butang B4. Okay, sama juga lah ni. Dekat C, butang C yang pertama. Dan dekat frame 10, butang C1. Dekat frame 15, butang C. Ini tak ada. Butang C. Ya. Okay. So, untuk D pula sama juga lah. Butang D1. Butang D. Jadi tak ada. Butang D3. So unik instant name unik untuk setiap hutang jawapan. Okay.
Sekarang kita nak beri arahan kepada butang ni. Selepas pengguna klik, dia pergi ke soalan seterusnya. Okay, sebab tu saya katakan tadi kat bawah ni kita tak perlukan butang tersebut untuk next, untuk back. Okay. So, untuk arahan ni sama jugalah, pergi pada action. Bukalah code snippet. Okay. So, arahan dia adalah pergi ke frame yang sama kan. Daripada scene yang sama. So, pergi arahannya. Go to frame and stop lah. Maksudnya pergi ke sana dan berhenti. Okay, jangan pilih go and play. Kalau play nanti dia pergi ke soalan ketiga seterusnya dan seterusnya. So, pilih ni. Double click. Go to and stop. Okay. Okay, dan pergi ke frame 10 lah. Sebab sekarang ni kita berada di frame ke 5. So, pergi ke 10. So, kena buat satu per satu. Maksudnya, ni kita buat apa ni, butang A, butang B pun sama. Go to and stop. Butang frame 10. Yang ni kita boleh delete lah. Butang ketiga yang C. Sama juga lah, go to and stop. Frame 10. Dan butang ke jawapan D sama juga lah. Frame 10. Okay. So, maksudnya dijawab betul ke salah ke, pengguna akan dibawa ke frame seterusnya. Okay. Tapi sebelum untuk buat yang frame ke 10, 15, 20, 15. So, kita kat sini kita tambahkan satu arahan. Iaitu variable nilai sama dengan number sama dengan kosong. Titik tindih number sama dengan kosong. Sebab kita nak beri markah kepada pengguna. Sebab itulah kita perlu masukkan variable ni. Dan nilai. Kalau awak tengok dekat, saya rasa saya dah ubah suai sikit. Dekat 9 ada action script menyimpan skor pelajar untuk menjawab jawapan yang betul. Okey, kemudian kita nak beri markah kepada pengguna tu berapa untuk satu soalan. Saya kata kalau awak buat 10 soalan, satu soalan tu kalau awak nak masukkan nak beri markah 100 keseluruhan awak kena setiap soalan tu 10 markah. Tapi untuk ni kita buat 5 markah saja. Okey. So kita beri markah 20 markah untuk jawapan yang betul. Untuk jawapan yang betul soalan ni, warna apa kita ni adalah pada butang D. So cari butang D ni, butang D. So sebelum go to and stop, kita tambah nilai. Maksudnya dia akan dapat 20 markah jika ditekan butang D. Okay. Okay, ada yang tak faham? Okay, so maksudnya ini butang variable, maksudnya dia akan menyimpan markah pengguna. Okay, dan ini adalah arahan jika pelajar atau pengguna tekan D, dia dapat 20 markah. Kalau dia tekan C, tak ada markah lah. Ni A, B, C tak ada markah. So kita tambah ni saja. Okay, faham? Okay, sama juga dekat jawapan dekat sini. Soalan 2 pun sama juga lah. So, butang ni kita dah beri instant name tadi iaitu butang A1. So, sama juga tak? Kita go to end frame. Sekarang kita berada di frame 10. So, pergi frame 11. Okay, sama jugalah. Klik satu-satu. Go to and stop. Plus. Yang C pun sama. Go to and stop.
15 dan B go to and stop. Sekarang jawapan untuk ini saya pilih. So, jawapan untuk sini adalah carilah C dan tambahlah nilai sama dengan nilai plus sama dengan 20. Kita tekan ni dia akan pergi ke 15. So, sama juga lah. Benda yang sama ulang balik. Go to and stop. Pergi ke 20. Butang B, go to and stop. Dan C, go to and stop. 20. Dan butang D, go to and stop. So, untuk soalan ni, berapa jumlah dia? Jawapannya C juga. Pada C, tambah nilai ni. Nilai plus sama dengan 20. So, pergi pula 20, sama juga ulang benda yang sama. Go to and stop. Pergi ke 20. Sama, go to and stop. Pergi ke 25. Jawapan yang betul adalah dan terakhir, soalan yang kelima, sama juga ulang benda yang sama. Sekarang ni kita nak dia pergi ke 30 lah, sebab kita nak kat 30 tu kita nak dipaparkan markah. Tapi kita belum buat apa-apa kat 30. Stop. 30. Stop. Ke 10. Soalan ini adalah C juga. Semua jawapan C je. Okay. So, itu arahannya lah. Okay. So, kat sini bila ni, ni kita belum buat, lupa ni. Ni. Tang mula. Ni kita belum arahan. Maksudnya, bila dah baca pengguna baca kat sini, bila nak mula, tekan mula dia akan pergi ke 5. Tekan juga lah, go to and frame nombor 5. Stop. Ni arahan yang pada simbol tu. Pada 5. Okay. Okay, kalau try test, save dulu. Kadang-kadang kita punya ni pirate kan, bukan yang original. Test, control, test movie, in animate. Okay, ini masukkan nama, enter. Pergi kepada, ni, belum. Lupa lupa dekat scene menu scene menu ni quiz terberi instant name tak? Belum hutang quiz, go to frame, go to scene adalah ni, go to scene ni, go to scene. Go to scene berapa? Kita scene berapa tadi? Saya lupa tengok. Scene 5 Go to scene 5. Okay. Saya mainkan. Tutup.
Ya, betul. Mula, jawab kuning, jawab hijau. Betul. Pergi tak? Okay, belum bagi arahan. Yang terakhir tu belum bagi arahan. Frame ke belum beri arahan pergi ke mana. Okey, so itu kita dah berjaya buat. So kita kena tambah lagi kat sini, insert frame untuk background. So nak paparkan apa? So kat sini kita letakkan apa saya pun lupa dah. Ni. Jumlah skor anda berapa? Kemudian kita kena buat juga tu. Itu nanti. Kita nak tengok jumlah skor anda dulu. So kat sini kita perlu buat, kalau lihat dekat menu tu, menu pula. Tutorial tu, kita dah berjaya tu. Setelah selesai membina soalan, pada frame terakhir untuk ini saya letak 30. Sekarang ni kita berada di 30, betul sama so pada frame 30, letakkan atau tambahkan satu dynamic text dan diberi nama instant name yang sesuai. Okay, contohnya Papa Score dan letakkan jenis size dan font. Okay, macam yang kita paparkan tu yang kita buat paparan nama tu. Dan itu kita buat dulu So pada frame ke-30 kita gunakan layer yang sama ni kita insert blank keyframe lah, kita tak nak copy benda yang sama kita nak bermula kosong kat sini. Sorry. Insert blank keyframe. Gunakan dynamic text. Dynamic text ni kemudian seperti saya kata tadi dah, dalam tu boleh tukarkan nombor supaya dia lebih menunjukkan perbezaan. Nak letak bold dan sebagainya. So kemudian kita tambah satu static text ni dynamic text. Tambah static text for adalah ini warna hitam lah. Size dia mungkin size dia mungkin lebih lah 60 tu. Kalau nak ada kotak ada kotak ni dan namakan dia adalah papar score. Papar score tu kemudian instant name dia kita beri nama instant name tadi dia papar score. Kalau kita lihat dia punya action dekat sini letak ni Papa Score sebab dia dah bernilai. So kita letak stop, maksudnya kita berhenti kat situ. Kalau tak dia akan loop balik maksudnya pada soalan kelima bila pengguna klik pergi ke 30 kat sini kita beri arahan apa tadi stop, go into and stop tak? Tak apa, go to and stop, tak ada stop pun tak apa. Cuma kita tambah instant ni untuk kita pengguna dia akan action mana action tadi, action kita tambah
Sekejap. Kita tambah papa score. Okay, sebab nama ini adalah papa score. Kalau awak tukar nama lain ni, nanti kat sini kena tukarlah. Kalau apa, display apa, score. Itu dia display score. Ni kena selari dengan instant name untuk kotak apa ni. Kemudian apa nilai tadi tu kita letak, sebab kita daripada awal kita tak nilai. Kalau awak letak value, sini kena masuk value lah. So, cuba try test. Okay, so masukkan pen, quiz, muda, merah, hijau, dan okay, markah adalah 100. Okay, kita tak align tadi dia letak dia center lah. Cuba try test, jawab salah. Kita muda, kuning, hijau, 2, 3, 20 markah. Dia jawab hanya betul 1 sahaja. Okey, kalau nak misal kata nak tambah nak nama ni nama yang pengguna masukkan tadi. So kena lihat balik kat sini apa arahan dia. Iaitu dekat action ni. Okey, action ni kita nak letak mana? Ni papa text input. Okey, so kat situ pun kita kena tambah dynamic text lah. Okey. Copy. Pergi ke scene 5. Okey. Tambahkan ni. Ini kita naikkan ke atas sikit. Oh, siapa tadi nama. So kita buat dynamic text. Kita copy sana pun boleh sebenarnya saya buat dekat tengah ni. Okay, dynamic text. Nama apa tadi? Papa text kan. Macam ni Papa text. Okay, so kita buang lah ni. Tidak. Apa? Oh. Letak okay. Nama saya letak warna maroon try jadi tak? Ni ikut logik enter jawab quiz mula merah ini dulu. Tu DD markah DD adalah 80. Kedudukan dia center lah. Okay. Siap untuk quiz. Sekejap saya nak ubah layout dia. Kemudian mana align. Okay, so nampak cantik. Okay, jika anda
ataupun jika ingin pengguna ulang balik, so anda perlu buat insert new symbol, iaitu perkataan simbol butang ulang. Okay, so seperti biasa tadilah, buat box. Okay, warna biru. Main tanah. Tambah perkataan. Dan ambil tadi. Ulang. Okay, warna putih. Sebelah depan. Fitness font. Okay, ulang. Kalau ini besar sangat, kecil. Okay, sama jugalah. Down, insert keyframe. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke bawah. Tambah dekat scene 5 tadi ni. Pergi pada library, pergi pada ulang. Ni. Ulang, Okay, dan beri instant name. Ulang. Ulang. Okay, dan berilah sedikit arahan. Klik butang ulang. So, yang sedap macam touch dia adalah tadi dan klik ulang untuk mengulang size dia mungkin tak 30. Okay, jangan lupa beri arahan untuk snippet. Go to and stop. Mana? Di mana? Frame ke berapa? Frame ke-5, maksudnya soalan pertama. If try test, tengok. Quiz mula biru, kuning, hijau, ya. Ulang patah balik soalan 1. Siap. Ya, cuma cantik-cantik kan lah. Ayat yang cantik. Pasal ini bukan ayat apa. Untuk menjawab semula kan sedap sikit cantik tu. Saya copy paste. Saya kat sini, Ctrl V. Okey, siap. Okey, so siaplah soalan kita. Dan jika ada masalah, okey, kalau boleh embedkan ni paparan ni kadang-kadang jawab betul, kenapa tak keluarlah 100 markah. Ni embedkan dia punya font tu